So we have to move fast. Bermakna kita kena lari laju sikit supaya kita dah ke belakang ni. So now bila kita punya lain-lain sebenarnya lari laju dah ke depan. So kita kena catch up, kita kena lari laju. Kita kena lari laju supaya kita boleh increase the economy tu, so that bila kita increase ekonomi, dia the wealth tu akan melimpah, it goes back to the people. Cantik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam rancangan Ngopi at Channel 10. Ngopi, singkatan untuk Ngobrol Pintar, adalah sebuah program yang membawa diskusi dan perbincangan mengenai isu-isu terkini di dalam dan di luar negara. Saya, Adlin M. Zabri, hos anda pada program kali ini. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober yang lalu. Dengan peruntukan RM421 bilion, Belanjawan 2025 ini merupakan yang terbesar dalam sejarah negara kita. Manakala pendapatan negara dalam tahun 2025 diunjurkan sekitar RM340 bilion. Datuk Seri Anwar antara lain juga telah mengumumkan beberapa inisiatif ke arah meningkatkan pendapatan negara, iaitu dengan meningkatkan kutipan cukai langsung dan tidak langsung dan juga memantapkan cukai jualan dan perkhidmatan atau SST. Bersama kita di studio Channel 10 untuk mengupas dengan lebih lanjut Belanjawan 2025 ialah Datuk Abdul Aziz Abu Bakar selaku Presiden Malaysian Association of Tax Accountants. Ya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datang tadi jam? Tak, Alhamdulillah. Cantik. Tak hujan, tak banjir. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Untuk terus kepada rancangan kita malam ni. Ya. Belanjawan yang telah diumumkan pada Jumaat lalu telah banyak menarik komen, reaksi dari rakyat seluruhnya. Ya. Teras belanjawan untuk belanjawan 2025 adalah untuk merealisasikan matlamat membugarkan ekonomi atau memulihkan ekonomi, menjanarkan perubahan serta mensejahterakan rakyat. Ya. So, kita merasakan bagaimana pendapat Datuk? Harus negara sama ada kerajaan atau rakyat bergerak agar kita dapat mencapai matlamat ini. Okey, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Channel 10 dan saudara Adeline dan jemput saya lah untuk sedikit sebanyak memberi pandangan tentang belanjawan ni. Setiap tahun lah bila belanjawan dibentangkan, memang ada stakeholders atau kepentingan-kepentingan yang menunggu. Contoh penjawat awam ditunggu bonus dia berapa, kan? Masyarakat peniaga tunggu cukai kurang ke tak, apa yang kita dapat dari segi cukai apa semua tu, dan dari segi kementerian-kementerian menunggu dari segi dia punya peruntukan berapa yang allocation tu. Belanjawan kali ini merupakan belanjawan Madani yang ketiga. Dan kita kena faham, this is the last belanjawan sebelum kita masuk rancangan Malaysia ke-13. So this is the last lap lah, untuk last lap. Dan kalau kita tengok dari segi dia punya dia panggil tumpuan, ada 3 tumpuan yang penting. Yang pertama macam Encik Adli cakap tadi, menjana perubahan. Tapi dari segi tumpuan tu, dia bersifat, saya rasa kali ni, kalau Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar punya cara dari segi crafting of the budget speech tu, ataupun dari segi strategi pembentangan belanjawan tu, dia tumpuan tu pun dah merupakan satu tindakan. It is actually an action plan. Sebab dia kata menjana perubahan ke puncak makna. Bermakna a meaningful punya change. It is not simply a change. So it has to be a meaningful change. Bermakna kita perlu berubah ke arah ataupun ke perkara yang lebih baik, ke a better punya position in terms of the economy. Yang kedua dari segi membugar, memang
perkataan-perkataan yang term-term yang saya rasa setiap kali bila PM Datuk Seri Anwar bercakap atau tentang pelajaran, kita kena check Google, kita kena check kan makna ayat-ayat atau perkataan yang ini kan, membugar ekonomi ke Medan Jaya. Bermakna it is also very specific punya action plan. Dan yang paling saya rasa paling menarik is actually mensejahtera rakyat. All this while, I have been following the pembentangan bajet dah lama lah, nearly 30 over years. Biasanya the last punya tumpuan is rakyat lah, untuk kesejahteraan rakyat apa semua. Tapi kali ini dia letak mensejahtera rakyat ke tahap bahagia. Bermakna it is not only mensejahtera rakyat, tapi at which level. Bermakna each and every rakyat kena bahagialah. Kan? Bermakna kita kena sejahtera ke tahap yang bahagia. So bermakna dari segi kita tengok in terms of the crafting of the budget, dari segi kedudukan, dan PM banyak kali sebut dia mewarisi hutang yang banyak. Dan I think kalau kita nak tengok in terms of secara keseluruhannya, kalau saya perlu rungkaikan in a statement, bajet ni okey ke tak okey, it is a good budget. Saya rasa it is a responsive punya budget. It is a conducive punya budget yang bagus, because responsive saya rasa sebab every time setiap kali hari Jumaat PM akan pergi ke warung minum kopi apa semua kan setiap Jumaat, remember. So masa itu dia dapat a lot of feedback from the ground. Jarang pemimpin buat kerja-kerja macam ni. Normally apa yang pemimpin buat, dia suruh dia punya staff Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi pergi buat research, bagi tengok apa semua, and then bagi dekat dia the result. Tapi this time pemimpin turun sendiri kepada rakyat, dan dengar sendiri from the rakyat, and he craft the budget. Sebab tu saya kata it is a responsive budget. It is a conducive budget. Sebab dia dengan the limitation yang ada in terms of of course kita punya keuangan, kita punya is not that strong. Tapi Kementerian Kewangan through the team dengan yang Perdana Menteri manage to craft a good budget lah. Memang setiap kali you cannot please everyone lah. Persatuan hantar 22 muka surat of proposal. So most of the I think yang lepas mungkin 4-5 je kot saya rasa. Kan daripada cadangan kita. Most of it pelepasan individu lah. Accountant Association. Ya. From the tax punya perspektif lah. Kita hantar every year lah ada memorandum. Tapi so far kita nampak kali ni banyak yang dimasukkan lah. Alhamdulillah. So sebab tu kata it is responsive, conducive, dan dengan the limitation yang ada dari segi fiscal position kita, yang Perdana Menteri buat satu budget. It is a good budget lah saya rasa. InsyaAllah. Ya, saya tertarik dengan kata-kata Datuk tadi, di mana pemimpin kita, in this case Datuk Seri Anwar Ibrahim, turun ke Padang. Ya. Untuk mendengar sendiri keluhan dan komen-komen daripada rakyat bawahan yang nampaknya komen-komen, komplain, reaksi daripada rakyat ke bawahan ni nampaknya berada di dalam bajet 2025. Tetapi ada juga satu yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar, seperti gaji minima yang sekarang dinaikkan ke 1,700. Betul. Jadi bagaimana impaknya dengan pengumuman ini terhadap industri, khususnya industri kecil dan sederhana? Okay. Alright. Of course, bila ada satu action, there's a reaction dekat situlah. Dan kalau kita tengok in terms of pendapatan rakyat secara keseluruhan, and in terms of inflation, dan in terms of the minimum wage, 1,500, cuba bayangkan 1,500 saya rasa memang susah lah kan, bermakna to live, it is macam individual dengan 1,500. So kalau tak ada tindakan daripada pihak kerajaan to push supaya gaji minimum tu ditingkatkan, the pihak swasta, the private punya entity, they won't. Sebab of course in terms of service industry, saya bagi contoh, kita punya major significant cost kita are the people, so which is the gaji lah.
So bermakna kalau kita gaji tu meningkat daripada 1,500 kepada 200, kalau kita ada 5 star, 6 star, bermakna in total in a year, bulan kali tu dia punya, sebab dia akan meningkat jugalah. Tapi at the same time, kita kena tengok rakyat tu sendiri. Kalau nak tunggu syarikat-syarikat swasta ni untuk buat sendiri, tu tingkatkan gaji, susahlah. Not even matching the inflation punya rate. For example, kalau kita kata inflation rate 2%, 3%, contohlah. Kalau kita naikkan gaji kita 3%, we are not giving anything to kita punya pekerja, because by inflation punya rate you match against 3%, so it cannot be. So bermakna you punya peningkatan gaji tu should be more than the inflation, kadar inflasi tu. So kalau kita tak buat macam tu, dan kerajaan dah lama dah tunggu kan, so bila tunggu-tunggu tak nak naik, so apa yang dia kata, okeylah kita set, kita bagi kenaikan gaji penjawat awam, kita buat the minimum wage apa semua. So dengan harapan the syarikat-syarikat, the companies, the business entity akan follow apa yang kerajaan buat. It is a challenge lah. So ramai para pakar ekonomi kata, it's okay, you increase the minimum wage, tapi you increase productivity as well. Kan? So saya rasa kalau yang tu is actually sebab itulah, kalau tak silap dalam belanjawan punya statement, dia kena lebih tangkas. Kan dia cakap kan, PM cakap penjawat-penjawat awam kena lebih amanah, integriti, dan lebih tangkas in terms of membuat pekerjaan to service the rakyat. So bila kita bermakna dia bagi gaji naik dulu, lepas tu dia buat kerja betul-betul lah. So bermakna it has to match in terms of dia punya salary against the productivity lah. Kalau yang tu match, saya rasa tak ada masalah in terms of the cost of doing business by the SMEs, insyaAllah. Saya rasa trust di mana Datuk Seri Anwar antara lain mengatakan mensejahterakan rakyat. Maknanya apa yang dibentangkan dalam belanjawan 2025 antara lain seperti menaikkan gaji minima, dan juga terdapat 9 cadangan untuk pelepasan cukai. Dari segi itu, pada pendapat Datuk, bagaimana impaknya kepada rakyat kebanyakan? Okey. Pelepasan individu tu, pelepasan cukai untuk individu tu dah lama dah tak dikaji semula. Saya bagi contoh macam pelepasan diri, for example. The last time it was reviewed was 2010. Sekarang dah 14 tahun. Pelepasan diri 9,000 kan. 2010. Sekarang dah 20, 24 dan 14 tahun. Takkan dari segi dulu kos dia sama. Inflation rate kalau kita naik 2%, kali 10 years dah 20%. kan. Okay. So bermakna in terms of dia tak relevan. Tapi Alhamdulillah, daripada saya ingat, I think there's about 20 over pelepasan individu yang ada yang kita boleh claim. Daripada 20 lebih itu 9 dah dikaji semula. Dan one very glaring one is actually kalau Cik Adeli tengok, semua pelepasan cukai individu tu are all expenditure. Yes. Kecuali satu. Kecuali? Simpanan. When you see all are expenditure, bila you belanja insurance for example, medical, beli buku, lifestyle relief, all are expenditure, cash out. Dan cuma ada satu pelepasan yang you save and you dapat pelepasan. You simpan duit dalam account, dalam bank, and you dapat pelepasan, which is the SSPN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional. So the SSPN is actually dia sepatutnya habis 2024. Dia extend kan? So salah satu daripada our cadangan, dalam kita punya our cadangan dalam kita punya memorandum kepada Kementerian Kewangan is to lanjutkan the skim simpanan pendidikan nasional untuk pendidikan tinggi tu. So bermakna alhamdulillah kerajaan lanjutkan lagi 3 tahun. Bermakna kalau tidak dia habis 24, so nanti 25, 26, 27, we have another 3 years lah. So nanti 1997 kita minta lagi lah. So dia lanjutkan lagi lah. So cuma kali ni yang menariknya, it is still 8,000. Walaupun dalam memorandum kami minta supaya dinaikkan ke 10,000. Tapi kerajaan, I think dia tak mampu untuk naikkan to 8,000. Tapi Alhamdulillah dilanjutkan another 3 years. But another thing yang menarik kalau kita tengok dalam SSPN punya simpanan ni, dulu kan dia kata simpanan bersih. Tabungan bersih. So whatever you keluarkan daripada itu tak dia ambil kira lah. Katakan you masuk 8,000, then you take out 1,000. So bermakna you can only claim 7,000. Tapi kali ni
the duit yang dikeluarkan daripada tabung pendidikan nasional tu, SSPN tu, kalau dia melibatkan perbelanjaan untuk institusi pendidikan tinggi, untuk for education, dan dia tak diambil kira. Itu cantik kan? So bermakna all the duit yang dikeluarkan daripada bank, ada SSPN tu, PTPTN dari SSPN tu, dia tak ambil kira for you to claim the 8,000 tu. Dulu kalau tidak 8,000 tolak 1,000 cuma boleh claim 7,000. Kalau 1,000 tu sekarang kita ambil keluar tapi digunakan untuk anak punya pendidikan tinggi, so tak diambil kira. So bermakna it is still 8,000. So interesting kali ni. Itu satu. A second relief yang menarik is actually the house buyer. Bermakna Pembelian rumah kediaman pertama. 500,000. Yes, correct. So dulu kan kerajaan bagi 10,000. So kita minta more than 10,000 lah dalam memorandum kita. Tapi alhamdulillah kerajaan bagi juga. Tapi dia bagi up to 500,000 is RM7,000 you boleh claim the interest. Sebab kadang-kadang bila kita, of course bila beli rumah kita buat pinjaman lah. So the interest that we pay, the interest portion tu kita boleh claim up to 7,000. Kalau harga rumah tu bawah 500,000. Tapi kalau harga rumah tu from 500,000 and above 1 million I think. to 750,000, you boleh claim cuma 5,000. So saya cakap dengan LHDN, patutnya you boleh claim 10,000 lah. Kalau 500,000, lagi tinggi you punya loan, lagi tinggi you punya interest. So tapi kerajaan kata, the first 500,000, you claim 7,000. You boleh claim 7,000. Tapi the next 500,000 to 750,000, you can only claim 5,000. So it's the other way around. So saya tengok saya rasa kerajaan dia lebih menggalakkan supaya the lower income group untuk membantulah. Untuk beli rumah less than 500,000 lah. So, meaning that when we beli rumah, kalau harga rumah tu 750,000, the first 500,000 we can claim 7,000. No. Or just one time. Dah. So you claim based up to 5,000. Up to 5,000. Katakan you punya rumah harga 600,000, then you can claim up to 5,000. Kalau you punya rumah 450,000, you can claim up to 7,000. Wah, Datuk, ini banyak pelepasan untuk rakyat kita. Ya, alhamdulillah lah. I think it is good because bila dia bagi pelepasan cukai, it will increase the disposable income. Pendapatan boleh guna rakyat. Pendapatan boleh guna rakyat ni contoh macam ni. Sepatutnya bayar cukai. Yeah. Kan patutnya kita bayar cukai 5,000, tapi sekarang kita cuma bayar cukai 3,000. So bermakna 2,000 tu it is not income. It is disposable income. Bermakna pendapatan yang boleh guna. Kalau tidak sepatutnya kita bayar cukai. Kan disebabkan the relief dia dinaikkan. So it will increase our disposable income. So alhamdulillah. So dia membantulah sedikit sebanyak insyaAllah. Okay Datuk. Now rakyat atau negara mendapat pelepasan pelbagai benefit dalam Lajuan 2025. Ya. Asas hasil cukai negara pada tahun 2023 sekitar 12.6% kepada KDNK. Ya. Compare dengan negara-negara jiran, kita still low. Correct. So why? Mengapa? And bagaimana untuk kita, kerana kita harus find somewhere some money to offset pelepasan cukai yang reduction in government income. Banyaklah subsidi, emolument, pencen, bayaran khidmat hutang, a lot. So kalau kita tengok, cuba tengok dekat the fiscal punya position, kalau tak silap saya for 2024. For 2024, kedudukan fiskal ni hasil tolak pembelanjaan, mengurus, you dapat baki akaun semasa. Baki akaun semasa ni tolak you punya development expenditure, then you dapat surplus or deficit. So in 2024, kalau tak silap saya, kita punya baki akaun semasa bermakna hasil tolak the operating expenditure, kita cuma tinggal 550 juta. Very thin balance. Hampir-hampir tak cukup. Bermakna contohnya macam ni lah, macam kalau kita business, kita cukup bayar gaji je. Lepas tu kita dah tinggal banyak tu je tingkit. Cuma alhamdulillah in anggaran 2025, kita punya account surplus, current account punya surplus is about 5 billion. Alhamdulillah. Tapi kita still ada deficit of about 80 billion. Okay, for 2025. Sebab hasil kita
tak cukup untuk nak menampung the total operating expenditure and the development expenditure. Kita tak boleh buat cara dulu. Kalau tak ada duit, duduk diam. Tak boleh. Dia tak macam household punya expenditure. Tak ada duit, kita duduk diam je lah. Jangan makan sikit, kurang makan apa semua kan. Tak boleh. Kerajaan tak boleh buat macam tu. Negara tak boleh buat macam tu. Kalau kita tak buat macam tu, macam contoh, kalau nak kira, kalau ikut-ikut, tak payah buat development expenditure lah. Duit tak ada. Kan? Mana boleh. Sagi jalan lubang, sagi the train, the LRT, lepas tu in terms of the Pen Borneo, kan? So development has to go on. Then sebab tu kita mau tak mau, the deficit yang lebih kurang 80 bilion nak cari mana? Kita kena berhutang. So tapi Alhamdulillah over the years, 2-3 tahun kebelakangan ni, peningkatan hutang tu dapat dikurangkan. Tapi disebabkan it was inherited, hutang yang dulu-dulu, kita terpaksa bayar jugalah. Tapi in terms of hutang yang baru, kita dah kurangkan. So Alhamdulillah in terms of tu. Dan kalau kita tengok in terms of kita punya subsidi dan apa semua ni, memang kita kena cari hasil yang banyak lah untuk nak tampung. Tapi itulah, kerajaan nak buat GST tak berani. Okay. And saya rasa yang Muhammad B. Kasong dia cakap kan, kalau malu nak sebut GST, buat cukai madani je lah. Okay. So tapi itulah, so that is the issue because kita punya collection tu kurang. Kalau kita tengok mana-mana negara pun, macam mana kita nak measure the performance of hasil cukai? Macam mana kita nak measure dalam sebuah satu negara? How do we measure the tax collection? Kan? So ada satu nisbah yang dipanggil nisbah cukai kepada KDNK. So bermakna KDNK is actually harga pasaran barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan for a country in a year. That is the KDNK. Secara ringkasnya is the invoice value of goods and services produced dalam satu negara. That is the KDNK. Keluaran dalam negara kasar. So tax collection, apa yang kita buat, kita bandingkan berapa kutipan cukai berbanding dengan KDNK itu. So kita punya tax to GDP punya ratio is about 12.6%. Kalau ikut daripada Organisation of Economic OECD, Cooperation and Development, dia kata for Asia Pacific countries, it should be about 19%. 19%. Kita 12.6. Kita ambil senang je lah, kata 15% lah. Jangan ambil 19 lah. Kalau kita ambil 15% of 12.6, kata 12.5, kita dapat 2.5%. Kalau kita ambil 2.5% kali dengan kita punya KDNK lebih kurang 2 trilion, you can get about 50 billion. So the difference between 12.6% dengan 15% yang sepatutnya is 50 billion. 50 billion tu kita panggil tax gap ataupun jurang cukai. That is the amount ketirisan cukai, shadow economy dan orang lari cukai, apa semua itulah. So that is the amount of the jurang cukai yang sepatutnya kita kutip dari segi kalau kita tengok tax to GDP punya ratio. Dan sebab itulah ada usaha-usaha macam TIN for example, Tax Identification Number, yang kita perlu guna untuk kita punya dokumen resmi. Bermakna kalau kita beli tanah, kita beli property apa semua, kita kena tulis TIN. Because at the end of the day, all agreement akan pergi dekat LHDN for stamping. Kan? So bila stamping nampak TIN number, so boleh nampak lah. So lah ni, now dari segi usage of the TIN number akan diperluaskan. So bila you perluaskan the TIN number dengan AI punya ni apa semua tu, ICT technology, dia boleh identify and capture the transaction tu. Dan satu lagi yang saya rasa yang extremely efficient is e-invoice lah. So bila kita buat e-invoice tu, tak boleh nak tipu sales lah. Kan nak tipu sales macam mana? Tapi e-invoice ni dah mula dilancarkan. Betul. Correct. Pada Ogos ni. Yeah. Lancarkan untuk syarikat-syarikat yang above 100 million. Revenue atas pada 100 juta. Betul. I think last laporan dalam 75,000 syarikat telah mengguna pakai e-invoice. Tapi prosesnya mengikut kerajaan, Januari ini fasa kedua. Di mana syarikat-syarikat yang revenue di antara 25 hingga 100 juta akan mula menggunakan dan Julai tahun depan full implementation. Correct. Tapi isunya sekarang tu, are we ready? Okay. Because yang tahun depan Julai ni akan melibatkan hampir seluruh
Betul. industri kita. Betul. Maknanya SMI, micro SMI. Correct. So, Makcik Kia lah semua Makcik itulah. Kia dan segala-galanya. Okay. Actually saya pun tunggu juga dalam belanjawan sama ada PM nak defer sikit kah? Kan, because of the July 25 tu lah. Saya rasa the one yang August 24 hari tu, kalau tak silap saya, LHDN bagi tahu hari tu nearly dia dah proses nearly 62.5 million of e-invoice up to August hari tu. Up to August ya. No. Ya, Oktober ke August lah. Lebih kurang tu lah. So, August tahun ni kot saya rasa. I think tak ada masalah because those are 100 million punya company yang dia punya sistem semua proper lah. So, they have proper accountant, apa semua proper system, tak ada masalah. And the January one pun saya rasa 25 million to 100 million I think quite okay. Cuma isu sekarang betul macam Encik Adeline cakap, the July 2025 tu ada isu. Tapi kita kena ingat ada exemption yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kalau you punya sale is 150,000 and below, tak perlu. You tak perlu buat e-invoice. Because the 150,000 is about 10-12 ribu lebih kurang sebulan lah. Kalau you sale. Mungkin tak banyak pun. Tapi dia membantulah. Satu lagi perkara yang saya rasa kita patut tahu. Walaupun dia punya execution date pelaksanaan itu Julai 2025 for everybody, LHDN masih bagi kelonggaran for about 6 months. Kalau tak silap saya until 31st December 2025. Kena buat pelan-pelan lah. Tak payah nak buat latest ni. Secara stagger lah. Kan, you know, tapi jangan langsung tak buat. Kalau tak tahu buat, jangan langsung tak buat. You try buat, you do it properly sikit-sikit apa semua. And then cuba comply lah in terms of the next year yang Julai 2025 tu. Saya rasa LHDN dia orang bagus. In terms of dia pun ada bagi pengesahan yang dia takkan denda, takkan penalti. So because it is actually a very initial stage to get everybody to be in the system dulu dalam e-invoice tu. Dan kami sendiri pun persatuan banyak membuat training, online training secara percuma, free. So kita tak charge anything, dan kita panggil kita ada the industry player dan kita panggil wakil daripada lembaga hasil dalam negeri untuk bagi talk. Most of the e-invoice punya session, training session are free. LHDN pun buat free, kita badan-badan profesional pun kita buat free, kita tak charge. Respon dari Alhamdulillah. Hari tu the latest one yang kita buat, kita ada lebih kurang about 600 online 600 dari segi peserta. participation ni, dari segi breakdown, khususnya kaum bumi putera, bagaimana tu? Ramai. Ada juga yang putera. Yes. Jangan ingat dia orang tak nilai. I think in terms of dia orang punya conscious in terms of compliance tu dah ada. One thing good about e-invoice ni kan, ada satu term yang digunakan oleh e-invoice lah. Dia panggil compliance by design. It is very interesting punya konsep yang e-invoice pakai ni, because by design you have to comply. Interesting kan? So that slowly the compliance by design tu akan jadi voluntary punya compliance. So bila you dah dalam macam STS lah, ingat tak? Kita buat sistem taksi sendiri dulu. Kalau kita yang orang self-assessment. Kalau orang yang lama-lama macam kita ni, dulu it is a formal assessment. Kita bagi semua dekat lembaga hasil, LHDN ni kira semua kita. So then they shift the regime tu daripada formal assessment kepada self assessment. Kita yang kena buat semua. So dulu mula-mula orang kecoh kan. Orang cakap macam mana lah apa semua, apa yang LHDN nak buat. Kan semua suruh kita buat, tak payahlah. Masih kecoh lagi. Masih kecoh kan. To a certain degree. Tapi lama-lama kita dah boleh, it is a practice dah for us. Kan dah jadi amalan dah biasa. So kita continue lah. Sama juga dengan invoice. And the good thing about e-invoice ni kan, contoh macam ni lah. Kalau kita pergi beli buku, kalau kita bayar zakat apa semua kan, kita kena simpan resit kan. And then bila kita buat kita punya return form, kita kena fill up apa semua kan. So Alhamdulillah, insyaAllah bila the e-invoice dah mature in terms of the system, LHDN akan pre-fill whatever we purchase. Contoh macam ni, kita pergi ada pelepasan untuk buku kan, ataupun pelepasan medical apa semua tu. So bila kita bayar insurance premium, it will capture from the insurance company, siapa dia, insurance company mana,
siapa dia yang bayar premium tu, so it will capture terus dalam kita punya sistem. So bermakna kita tak perlu nak ingat berapa kita bayar apa-apa semua. So it will be pre-fill dalam kita punya Income return form. assessment kita. Yes. Imagine kalau for a company revenue dah ada, expenditure pun dah ada. Contoh bila kita beli barang apa semua kan, kedai tu, so it is actually because dalam e-invoice tu ada the seller dengan buyer. Dua-dua TIM punya number ada. So dua-dua tu will go to LHDN dan dua-dua tu akan masuk dalam each file kita. Dia pasal cukai ni, khususnya cukai pendapatan ni, very very sensitive. Ya. Very very sensitive. Tapi kita harus beri pujian kepada LHDN kerana kemampuan untuk pentadbir pungutan cukai dengan begitu efisien, dengan menerusi kutipan yang tiap tahun meningkat. Betul. So kita yakin bahawa dengan penggunaan e-invoice ni secara menyeluruh, hanya receptionnya dikuatiri, khususnya di on the ground lah, bayar cukai ni memang part yang paling malas bagi dia beza dengan GST tau. E-invoice ni jangan samakan dengan GST. Sebab GST ni you bayar, e-invoice ni kena buat kerja. kan? It is not tax. It is actually additional work. Tapi nampak macam mula-mula dia memang nampak susah lah. Tapi slowly dia akan bagi manfaat both, even to us as a company ataupun as a taxpayer. Kan macam saya cakap tadi kan, dah pre-fill apa semua. For company pun senang because your system is lagi proper. You tak perlu risau tentang you punya sales dekat your P&L dah because it's already there. Kan, so tak perlu risau lah. So in a way it will improve the accounting punya accountability lah in terms of the system, dan secara tak langsung it will reduce the ketirisan cukai, lari cukai apa semua kan. Dan at the end of the day, bila kita dapat reduce the gap tadi tu, yang that 50 billion tadi tu, kalau kita dapat by compliance, by design ni, so bila kita dapat narrow the gap, so kerajaan akan dapat hasil yang banyak, then it will go back to the people juga. Kan? So bermakna more STR akan diberi, more SARA akan dibagi, bantuan persekolahan akan bagi kan. So alhamdulillah lah I think. Sebab dulu kita ada masalah in terms of pengurusan keuangan oleh kerajaan because ada isu ketirisan dari segi rasuah apa semua kan. Tapi alhamdulillah the current punya pemimpin dia memang lawan rasuah betul-betul, dan kita nampak cuma saya rasa ada satu akta yang belum buat lagi. It was supposed to be out in 2024, akta perolehan kerajaan. Yang itu it was supposed to be out tak tahu bila kerajaan nak laksanakan, because yang itu macam dia akan elakkan daripada harga projek 3 juta jadi 10 juta, 3 juta jadi 5 juta kan, because of that it was inflated kan. So bila ada akta perolehan tu, it will control in terms of dia punya the value of the project. So dia akan hapuskan all the ketirisan apa semua and unnecessary expenditure by the government. Hapuslah overnight millionaire. Yes. Fair lah, because you have to earn your income lah. Mana ada dapat duit shortcut kan, unfair lah. Dia tak adil because equation lah, A jumpa B jadi C kan. So bermakna kalau you are taking money, you don't ambil duit orang lain, hak orang lain. Betul tak? Kan? So it is wrong. Kita juga tertarik Datuk. Okey, selain daripada mensejahterakan rakyat, I think satu perkara yang perlu kita ketengahkan kepada rakyat, the importance Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berikan kepada maintenance issue. Dan di mana dalam ucapan melanjawat dia menekankan pentingnya untuk kita menyediakan kemudahan yang mesra rakyat. Kita tak mau lagi hospital yang padat, yang kotor, yang di sekolah ni kan. Pembaikan tanah-tanah sekolah telah dijalankan. Tapi yang itu hasrat beliau. Tapi yang masalahnya adalah attitude rakyat satu, dua implementation. Jadi bagaimana tu dia ni? Kita ada seorang pemimpin yang memang cabaran tu susah lah, because macam ni lah, macam kita main bola lah kan, kita lari laju sangat, kita punya nak pass ke orang tak ada kan. So biar too fast kan. Sebab itu kalau tak silap dia one of the tumpuan utama, dia negara kena bergerak pantas supaya macam Indonesia komen kan, macam mana kita boleh dapat a lot of FDIs kan. So we have to move fast. Bermakna kita kena lari laju sikit supaya kita dah ke belakang ni. So now bila kita punya lain-lain sebenarnya lari laju dah ke depan.
So kita kena catch up, kita kena lari laju. Kita kena lari laju supaya kita boleh increase the economy tu, so that bila kita increase ekonomi, dia the wealth tu akan melimpah, it goes back to the people. Cantik kan? So the analogy dalam budget is like that. Bermakna dia tak kata mensejahtera rakyat dulu. PM cakap membugarkan ekonomi dulu, tata kelola, you amanah, efficient in terms of delivery system apa semua, so that it will go back to the people. Cantik kan? So kalau tengok in terms of issue macam maintenance, is actually a teamwork lah. Sebab tu PM ada menteri, sebab tu ada ketua setiausaha, KSU, KSP kan. So these are the executive people yang memang kena buat benda-benda seharusnya macam tu. mempunyai peranan yang lebih Correct. penting. Contoh macam ni lah, dalam board meeting kita bincang. Lepas tu the board tu ataupun the CEO apa semua relay the keputusan kepada the people. Kan? Sama juga macam kerajaan. Bila dalam mesyuarat kabinet, dalam parlimen kita bincang apa semua, sampai tak kepada rakyat di kawasan-kawasan parlimen masing-masing. Kan? Dia kena flow. And saya nampak in terms of perbahasan dekat parlimen pun dah bagus sekarang. So it's actually bernas, a good punya debate yang saya rasa bila rakyat tengok seronok lah. Kan? Because bukan bergaduh. Kadang-kadang dulu kan? Dulu. Kan? Bergaduh tak habis. Kan? Kita dah habis. 60 tahun lebih merdeka, Datuk. Yalah. Jadi mata minda kita harus bebas. Tapi merdeka, we are bebas. Yalah. Orang penjajah. Yalah. Tapi kalau kita tengok di parlimen, masih dijajah. Itulah. Cara dia. Anyway, Datuk, kita move on. Okay. Dalam usaha kerajaan atau Datuk Seri Anwar untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang menjadi tarikan pelabuhan asing. Ya. So dia mengumumkan bahawa kita akan memperkenalkan, kerajaan Malaysia akan memperkenalkan the global minimum tax. Ya. Apa ini global minimum tax? Okey, kalau nak faham GMT ni, global minimum tax ni, kita kena faham macam ni tau. Dulu the traditional way of doing business, kita pergi kedai, kita beli barang. So bila the method menjalankan perniagaan ni berubah, evolve over the years, dia dah shift tu kepada digital economy. So bila digital economy, kita tak perlu ada office, kita tak perlu ada kedai, but kita boleh still buat business. So masalahnya dalam sistem percukaian, macam mana kita nak cukai satu-satu syarikat tu, kalau ikut individu, kalau dia resident, kan, kalau dia mastautin dekat sini, kita orang sini atau kita mastautin, kita boleh cukai dia sebab dia resident. For companies, kita kena ensure that dia punya under section 8 atau cukai pendapatan, the management and control kena berlaku di Malaysia, permanent establishment dia kena ada dekat Malaysia dan kita boleh taxnya. So bila ada digital economy, kita tak tahu company tu ada kat mana. Sebab the IP address is all over the world. Yeah. It can be in US, UK, apa semua kan. Macam platform Facebook, Correct. IG. Betul. ChatGPT kan kita pun tak tahu dia kat mana. So macam mana nak tax dia? And income dia bukan saja dekat Malaysia, it's all over the world. So bukan saja Malaysia yang masalah. So you can have a company duk buat business dekat Malaysia tapi tak bayar cukai kat Malaysia. Sebab because of the digital economy punya method of doing business. So bila jadi macam tu, kita ada masalah dari segi taxing right. Hak untuk mencukai satu entiti perniagaan tu disebabkan kita tak tahu dia ada dekat mana. So dalam GMT ni in 2017 Malaysia join OECD. Kita masuk dalam satu inklusif punya framework, dia panggil under Base Erosion Profit Shifting, BEPS. So dalam BEPS ni dia ada dua pilar, pilar 1 dengan pilar 2. So pilar 1 ni apa yang berlaku is tadi yang saya beritahu ada seluruh dunia tu. So company ni ada lebih kurang about 100 companies lah, MNEs yang terbesar di dunia, dan dia akan reallocate balik all the profits yang dia buat dekat Malaysia, Indonesia, Singapura apa semua. Reallocation of profit based on the agreement yang dia buat dengan OECD ni. So the total amount, kalau tak silap saya, of reallocation of profit ni is about USD 125 billion. Banyak kan?
So alhamdulillah, insyaAllah bila kita dah join dalam the inclusive framework tu, dalam that organisasi ni, kita akan dapat percentage of the ni. Yang ini ni is dia mungkin dia bayar kat company dekat negara lain, tapi sekarang negara tu kena allocate balik the profit to all over the countries yang mana dia buat duit kat situ. Bermakna di mana pendapatan tu terbit. According to revenue, Correct. the amount of Consumer business. apa semua adalah cara dia allocation tu. That is pillar 1. Pillar number 2 is actually the additional income yang company tu kena bayar. Contoh, dia tak buat dekat Malaysia, dia buat kat Singapore. Sebab Singapore punya tax rate is cheaper because of low jurisdiction of tax rate. Kan kita punya tinggi sikit, Singapore punya rendah sikit, kita pilih kat Singapore. So lepas tu kan dulu ada macam tax haven punya company, offshore apa semua yang kosong apa semua kan. So because of that, GMT pillar 2 global minimum tax, dia kata minimum is 15%. You cannot go below 15%. Dia macam fee lah. Dia tak boleh bawah pada tu. So it has to be 15%. Katakan dia punya fee dekat mana-mana negara per 13%, so dia kena top up balik jadi 15%. So it has to be 50%. So dalam pillar 2 ni, additional revenue dia for 1 year, initial tax revenue, lebih kurang 150 billion USD. Banyak kan? So, alhamdulillah, I think bila kita join ni dan bila kita laksanakan GMT for 25-26, I think in years to come, insyaAllah, alhamdulillah, kita boleh dapat some share of that amount lah yang kita dapat, dan secara tak langsungnya it will increase kita punya collection. Tapi dia ada risk kat situ because of the tax incentive yang kita ada, pioneer status, bermakna ni apa semua kan. So dia dah tak macam atraktif lah untuk FDI masuk dari segi tax punya perspektif. So kita kena balance lah dari segi GMT tu dengan kita punya insentif yang ada. So kita kena match dan kena strategize macam mana kita nak mau masuk FDI ni. Very interesting concept, very technical, tapi bagus untuk Malaysia untuk meningkatkan pendapatan kita. Alhamdulillah. Datuk, this 1 hour long has been satu masa yang begitu memberikan ilmiah kepada kami, khususnya kepada penonton kami. Kita telah sampai ke penghujung. Walaupun kita ada banyak lagi soalan, mungkin kita akan jumpa Datuk di masa-masa akan datang. Datuk, sekali lagi kita sudah sampai ke penghujung program Ngopi at Channel 10. Terima kasih Datuk kerana sudi datang, berkongsi pandangan serta cadangan. Kepada penonton-penonton kita di luar, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share. Sehingga kita bertemu lagi. Salam sejahtera dari kami di Channel 10.